Okey, selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar kelas peralihan. Ya, untuk subjek pendidikan seni hari ini, saya cuma beri penerangan dululah untuk bidang satu, iaitu seni halus. Okey, seni halus mengandungi 4 tajuk utama, iaitu seni lukis, seni catan, seni arca dan seni cetakan. Okey, pemahaman dan pengetahuan yang tepat dalam bidang ini mampu membantu murid dalam membina kemahiran seni visual dan penghayatan nilai estetik yang baik terhadap karya-karya seni lah. Ha, eh. Ini dalam bidang seni halus. Okey, kita pergi kepada topik pertama lah. Okey, kalau kita baca dekat ni lah, tajuk satu ni, seni lukisan ni. Seni lukisan ini. Awak akan dapat menyatakan maksud lukisan dengan menggunakan bahasa yang betul, mengenal pasti bahasa seni visual dalam seni lukisan, mengaplikasikan pelbagai media teknik dan proses melalui penerokaan pada alam semula jadi dan objek buatan manusia dalam penghasilan karya seni lukisan lah. Okey, menghasilkan karya seni lukisan dengan menggunakan idea yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan aspek bahasa seni visual kemasan akhir. Okey. Selain itu juga awak akan menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sendiri dan rakan dengan menggunakan menumpukan aspek bahasa seni visual, menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni dengan menggunakan bahasa yang betul lah. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, lukisan, maksud lukisan lah. Lukisan ialah lakaran atau karya yang berbentuk dua dimensi di atas permukaan rata seperti kertas, kanvas, dinding dan lain-lain lah. Lukisan menggunakan media kering iaitu pensel, pen, pensel warna, arang dan pastel. Lukisan juga menggabungkan elemen garisan, jalinan, rupa, bentuk dan ruang. Okey, kita pergi tengok gambar rajah yang pertama ni lah, lukisan prasejarah Gua Tambun, Perak. Kalau awak tengok betul-betul gambar ni, dia macam seekor lembu lah. Seekor lembu. Okey, gambar kedua ni. Kalau awak tengok gambar kedua ni, alam semula jadi, betul. Alam semula jadi. Alam semula jadi ni adalah lukisan-lukisan yang awak boleh lihat yang terhasilnya daripada alam semula jadilah. Dia bukan buatan manusia, dia adalah daripada sumber semula jadi di bumi. Okay, contoh yang pertama ni gambar kerang lah. Gambar kerang. Selain tu kita ada apa lagi? Alam semula jadi kita ada pokok. Lepas tu kita ada kucing dan lain-lain lah. Okay, lukisan bentuk geometri. Geometri. Ni geometri. Kita ada bulat, kita ada spera, kita ada kon, kita ada segi empat dan lain-lain lagi lah. Okey. Kalau kita tengok unsur garisan. Jadi semasa awak ingin melakukan lukisan ni, awak kena tahu unsur garisan dululah. Garisan ialah cantuman dari satu titik ke satu titik pada sesuatu permukaan. Pelbagai jenis garisan boleh memberikan kesan yang berbeza dari segi tone. Tone, apa maksud tone? Tone adalah warna. Dia punya warna itulah. Okay, garisan lurus, garisan menegak, garisan nipis tebal, garisan putus-putus, garisan beralun, garisan bergigi ataupun zigzag lah. Contoh garisan. Okey, pelbagai jenis garisan digunakan dalam lukisan. Jadi kalau awak tengok dekat lukisan ni, dia dihasilkan menggunakan garisan-garisan yang terdapat di atas ni. Dia akan jadi satu lukisan ni lah. Nampak? Okey, itu untuk yang pertama lah, garisan. Lepas tu kita pergi pada bentuk. Ni ada bentuk lah. Bentuk, kita tengok kat situ. Bentuk adalah paparan tiga dimensi yang dapat dihasilkan di atas permukaan kertas dengan menggunakan kesan cahaya dan bayang dalam penghasilan lukisan.
Fungsi cahaya dan bayang dalam menghasilkan bentuk dalam lukisan ni. Cahaya dekat sini, bayang dekat belakang dia. Awak akan nampak dia punya bentuk. Okey, ni lukisan geometri tadi lah. Lukisan bentuk organik. Ni organik. Okey, lepas tu kita ada jalinan. Apa itu jalinan? Jalinan ialah kesan yang menunjukkan sifat permukaan dalam karya lukisan dan dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasai melalui sentuhan. Contoh macam gambar nenas ni lah. Awak nampak nenas ni, dia punya permukaan dia agak tajam. Tapi awak hanya boleh melihat, tapi awak tak boleh sentuh. Tapi bila awak sentuh dia pada lukisan ni, tak rasa pun tajam-tajam tu. Dia rasa licin je lah atas kertas kan. Okey. Kesatuan. Prinsip kesatuan dalam lukisan merupakan gabungan idea atau tema yang sama bagi menunjukkan kesan yang menarik, indah dan teratur. Pengulangan rupa yang sama menimbulkan kesan yang menarik dan teratur. Contoh lain adalah pada pakaian, baju. Corak dia sama-sama, tapi bila kita susun dia elok-elok, dia akan lebih nampak menarik lah. Kepelbagaian dalam lukisan dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan bentuk, jalinan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu karya lah. Ni penggunaan jalinan dan garisan secara berulang memberikan kesan kepelbagaian dalam karya lukisan. Dia gabungkan unsur jalinan ni lah, unsur jalinan tadi ni, untuk menghasilkan satu lukisan. Imbangan simetri adalah pembahagian yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah. Imbangan tidak simetri adalah pembahagian yang tidak sama di kedua-dua bahagian. Ni lukisan dia, contoh imbangan. Dan yang kedua adalah gambar cawan ni. Gambar cawan ni tidak simetri, yang atas ni simetri. Sebab apa tak simetri? Kalau awak perasan, kalau simetri adalah gambar kedua-dua bahagian ni adalah seimbang, sama. Sama besar, sama kecil, sama lebar. Kalau tidak simetri, kalau awak tengok ni, dia tak seimbang lah. Sebab apa? Sebelah sini lebih nampak banyak dia punya corak lah. Sini agak kurang lah. Okey. Tujuan pemahaman terhadap seni lukisan. Mengenal pasti bahasa seni visual dalam seni lukisan. Okey. Nanti saya akan minta awak untuk buat sikit latihan lah. Sedikit latihan di mana awak kena membuatkan corak-corak macam ni. Ni media lukisan ni. Nanti saya minta awak lukislah di atas kertas A4 ke, kalau ada dekat rumah. Kalau tak ada, awak ada buku nota-nota lama tu yang awak tak guna, awak cubalah buat macam ni lah. Okey. Ni kalau ada pensel color, awak cubalah pen kalau ada. Kalau tak ada tak apa, mana yang ada awak cuba buatlah. Okey, tu saja untuk kelas hari ni. Nak tanya pun tak ada. Nak tanya pun tak boleh. Cuma saya nak minta awak untuk buat ni lah. Media lukisan ni. Kita ada pensel. Lepas tu pen ni tak perlulah. Awak guna pensel. Pen tak perlu. Awak guna pensel warna. Pensel warna saja. Saya nak dua ni je lah. Pensel warna dengan pensel sahaja. Dua ni saja. Kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa. Saya harap awak fahamlah apa yang saya cuba sampaikan ni. Okey, tu saja, kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih.